Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita bertemu lagi dalam matematik tahun 5 dengan tajuk nisbah. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah mewakilkan nisbah antara dua kuantiti dalam bentuk nisbah A kepada B yang melibatkan yang pertama murid ya, nisbah bahagian kepada bahagian, yang kedua bahagian kepada keseluruhan, dan yang ketiga keseluruhan kepada bahagian. Sebelum tu murid-murid, kita pergi dulu kepada apakah yang dimaksudkan dengan nisbah. Nisbah ialah perbandingan di antara dua kuantiti, dua ukuran ataupun dua nilai yang mempunyai unit yang sama. Okey, sekarang murid-murid, mari kita tengok macam mana cara untuk menulis nisbah. Okey, tengok ya murid-murid. Gambar menunjukkan aktiviti perkhemahan unit uniform ya. Okey, ahli bulan sabit merah Malaysia BSMM ada 5 orang. Berapakah bilangan ahli pengakap? Kami 3 orang ya. Kita ada dua kuantiti di sini, iaitu bilangan murid BSMM dan bilangan murid pengakap ya. Okey, jadi kita tengok soalan dia murid-murid ya. Apakah nisbah bilangan ahli pengakap kepada bilangan ahli BSMM? Okey, jadi kita nak tahu nisbah ya. Tu kita nak buat perbandingan bilangan ahli pengakap dengan bilangan ahli BSMM. Kita nampak dalam gambar tadi ya. Okey, pengakap kita ada 3 orang, BSM kita ada 5 orang. Jadi kita sebut sebagai nisbah 3 kepada 5. Ya, nisbah 3 kepada 5 dalam bentuk perkataan ya. Kita menyebutnya nisbah 3 kepada 5, dan apabila kita tulis dalam bentuk perkataan pun sama ya, nisbah 3 kepada 5, dan dalam bentuk angka 3 notah bertindih 5 ya, nisbah 3 kepada 5. Nisbah bilangan ahli pengakap kepada bilangan ahli BSMM ialah nisbah 3 kepada 5. Ini adalah contoh nisbah bahagian kepada bahagian ya. Ini bahagian kepada bahagian, di mana bahagian yang pertama murid pengakap kepada bahagian yang kedua murid BSMM, ataupun kita boleh juga kata nisbah kumpulan kepada kumpulan ya, kumpulan pengakap kepada kumpulan BSMM. Okey, contoh seterusnya murid-murid ya. Soalan B, nyatakan nisbah bilangan ahli BSMM kepada jumlah ahli BSMM dan pengakap ya. Jadi kita tengok ya, dia nak nisbah bilangan ahli BSMM. Okey, bilangan ahli BSMM tadi adalah ada 5 orang ya. Jadi kepada jumlah ahli BSMM dan pengakap. Maknanya kepada dia bandingkan dengan jumlah BSMM dengan pengakap ya. 5 tambah pengakap 3. Jadi sekarang ni nisbah 5 kepada 8 ya. 5 tambah 3 8 ya. Jadi nisbah 5 kepada 8. Nisbah bilangan ahli BSMM kepada jumlah ahli BSMM dan pengakap ialah nisbah 5 kepada 8. Ini adalah contoh nisbah bahagian kepada keseluruhan. Maksudnya dia ambil satu bahagian, iaitu ahli BSMM kepada keseluruhan. Keseluruhan tu kat sini ada 2 kumpulan tu, iaitu pengakap dan BSMM. Jadi dia tambah 2 tu ya. Jadi ini adalah contoh nisbah bahagian kepada keseluruhan.
Okey, soalan C ya murid-murid. Nyatakan nisbah jumlah ahli pengakap dan BSMM kepada bilangan ahli pengakap. Jadi sekarang dia nak nisbah jumlah ahli pengakap dan BSMM. Ahli pengakap 3 orang, BSMM 5 orang. Jadi kat sini kita nampak kita dapat 8 orang ya. Jadi nisbah dia nak bandingkan jumlah pengakap dan BSMM kepada pengakap. Macam ni ya, tengok gambar ni ya. Okey, jadi nisbahnya ialah nisbah 8 kepada 3. Ya, 8 kepada 3. Nisbah jumlah ahli pengakap dan BSMM 8 orang kepada bilangan ahli pengakap 3 orang ialah nisbah 8 kepada 3 ya. Ya, ini adalah contoh nisbah keseluruhan kepada bahagian, iaitu keseluruhan ahli pengakap dan BSMM dinisbahkan kepada kumpulan pengakap sahaja ya, kumpulan ataupun bahagian pengakap sahaja. Jadi nisbah 8 kepada 3. Seterusnya cara menyatakan nisbah ya. Okey, contoh yang kedua. Yang berikut ialah sebahagian daripada resepi membuat dodol oleh Puan Maslina. Okey, kita tengok resepi dia ya. So kita ada tepung pulut, tepung beras, gula pasir, gula merah dan santan. Jadi kat sini kita boleh buat perbandingan antara jisim-jisim bahan di dalam resepi dodol ini. Jadi apabila kita buat perbandingan, itulah nisbah. Kenapa? Nisbah adalah perbandingan di antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Jadi kat sini kita tengok tak ada masalah lah sebab unitnya sama, kilogram ya. Okey, kita pergi contoh yang pertama. Okey, apakah nisbah jisim gula pasir kepada jisim tepung pulut? Okey, kita tengok pada resepi. Gula pasir. Gula pasir dia gunakan 11 kilogram. Dan tepung pulut dia guna 10 kg. Jadi nisbahnya adalah nisbah jisim gula pasir kepada jisim tepung pulut ialah nisbah 11 kepada 10. Ya murid-murid, gula pasir 11, tepung pulut 10. Jadi nisbah 11 kepada 10. Jangan lupa murid-murid ya, untuk nisbah murid tak perlu tulis unit. Untuk nisbah murid tidak perlu tulis unit. Jadi hanya tulis angkanya sahaja ya, nisbah 11 kepada 10. Okey, contoh seterusnya ya murid-murid. Nyatakan nisbah jisim tepung pulut kepada jisim tepung beras. Okey, tepung pulut 10 kg, tepung beras 1 kg. Jadi nisbah jisim tepung pulut kepada jisim tepung beras ialah nisbah 10 kepada 1 ya murid-murid, nisbah 10 kepada 1. Kenapa? Sebab tepung pulut yang digunakan 10 kg dan tepung beras yang digunakan 1 kg. Jadi nisbah 10 kepada 1. Jangan lupa tak perlu tulis unit. Contoh seterusnya ya murid-murid, nyatakan nisbah jisim gula pasir kepada jisim gula merah. Okay, kita tengok dalam resepi. Gula pasir 11 kg, gula merah 2 kg. Jadi nisbahnya, nisbah jisim gula pasir kepada jisim gula merah ialah nisbah 11 kepada 2. Nisbah 11 kepada 2. Okey, seterusnya kita tengok ada 2 orang murid ya pada rajah ini. Ada 2 orang murid, Alif dan Raudah, telah menulis nisbah ya, menjawab satu soalan nisbah, iaitu nyatakan nisbah isi padu cecair mandian A kepada isi padu cecair mandian B ya. Mandian A 200 ml, mandian B
1 liter. Jadi alif tulis nisbahnya ialah nisbah 2000 kepada 1. Dan Raudah menulis nisbah 2 kepada 1. Jadi murid-murid tengok ya, perhatikan antara kedua-dua ni jawapannya berbeza. Jadi kita tengok jawapan siapakah yang betul. Ya, bagus. Jawapan Raudah yang betul ya. Nisbah 2 kepada 1. Yang jawapan Alif salah. Kenapa murid-murid? Ya, ini kerana jawapan Raudah dia tukar ya unit yang sama, iaitu liter kepada liter. Jadi jawapan Raudah lah yang betul, manakala Alif pula dia buat nisbah 2000 kepada 1. 2000 ni adalah mililiter, 1 ni adalah liter. Jadi unitnya berbeza. Jadi jawapan Alif salah. Ini kenapa ya murid-murid? Kerana nisbah adalah perbandingan dua nilai atau ukuran yang mempunyai unit yang sama. Ya, kalau unit tu tak sama, murid kena tukar ya. Macam Alif ni ya. Alif sepatutnya menukar 2000 mililiter bersamaan dengan 2 liter. So Alif kena tukar dulu kerana nisbah adalah perbandingan dua nilai atau ukuran yang mesti mempunyai unit yang sama. Ya, murid-murid ingat ya. Kesimpulan yang kita boleh buat hari ini ya murid-murid, yang pertama tentang nisbah. Nisbah adalah perbandingan di antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Yang kedua, cara menulis nisbah, iaitu dalam bentuk perkataan nisbah 3 kepada 5 ataupun dalam bentuk angka 3 noktah bertindih 5. Yang ketiga, nisbah tidak perlu tulis unit. Dan yang keempat, nisbah mestilah dalam unit yang sama.